bila si Ted ni ada kelapangan masa, dia akan menziarah mayat-mayat berkenaan dan juga melakukan hubungan seks dengan mayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ni untuk mengetahui konten yang saya keluarkan setiap minggu. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification untuk mengetahui konten yang saya keluarkan dan untuk mengembangkan lagi channel saya ni, okay? So di sini juga saya ingin mengucapkan selamat ber-PKP 3.0 kepada korang semua. Isikan masa anda dengan aktiviti yang berfaedah, okay? So pada minggu ini, apa topik yang saya ingin sampaikan kepada korang di luar sana? So never further, jump into the deep case. Pada sekitar tahun 1974, wanita yang hilang di Washington dan juga Oregon telah meningkat secara mendadak guys pada waktu itulah. Dan hal ini sememangnya menjadikan pihak polis di Pacific Northwest Amerika Syarikat jadi tak keruan tau. Dan diorang pun tertanya-tanya dan asyik rasa macam tak puas hatilah kenapa kes ni makin meningkat. Dikabarkan juga dalam kes ni 6 wanita telah dipercayai hilang dalam tempoh 6 tahun guys. Dan ada beberapa saksi jugalah yang kononnya hampir menjadi mangsa mendakwa mereka hampir dipancing dengan seorang lelaki yang pastinya sangat berwajah tampan dan sangat caring guys. Tapi siapakah lelaki itu? Dan satu-satunya petunjuk yang membawa kepada keterangan kepada saksi-saksi itu adalah seorang lelaki kacak yang sering mengajak wanita berkenaan pergi ke keretanya untuk membantunya lah kononnya untuk mengangkat barang dan sebagainya adalah lelaki bernama Ted Bundy. Dan dalam masa itu juga guys, polis pun membuat keputusan untuk mendedahkan kepada orang ramai siapakah suspek yang dorang cari. Strategi itu berhasil di mana ada beberapa orang tampil untuk membuat keterangan bagi membantu siasatan polis pada ketika itu. Dan salah seorangnya adalah bekas teman wanita si Ted Bundy ni. 3 orang adalah kawan rapatnya dan seorang adalah daripada profesor psikologi yang pernah mengajar si Ted Bundy ni pada satu ketika dahulu. Walau bagaimanapun guys, polis masih meragui adakah si Ted Bundy ni adalah sebagai seorang penjenayah disebabkan Ted Bundy adalah seorang yang berkelulusan undang-undang guys, bukan calang-calang orang, dan juga dia ni tiada rekod jenayah langsung, even salah parking pun tak ada. Rentas negeri apatah lagi, okey? Keraguan polis ni menjadikan satu kelebihan kepada si Ted Bundy ni lah untuk menjadikan jenayahnya lagi lancar pada ketika itu. Pada 1970-an dipercayai 30 wanita telah menjadi mangsa daripada 7 buah negeri. So maknanya Ted Bundy ni taklah menetap di satu tempat, tapi dia pandai, okey? Dia pergi negeri lain lompat lagi. Tak payah pohon permit untuk merentas negeri. Sebelum tu jom kita mengenali Ted Bundy ni pada zaman kanak-kanaknya. Dilahirkan di Vermont, tempat ni terletak kira-kira 4,000 lebih kilometer daripada lokasi pertama dia membuat pembunuhan. Ted juga dipercayai tidak tahu siapa ayah kandungnya, manakala ibunya pula adalah Eleanor Louise Cowell. Juga dia dibesarkan oleh datuk dan neneknya. Yang paling best dalam cerita ni, okey, Ted percaya bahawa ibunya adalah merupakan kakak kandungnya sendiri. Dan korang nak tahu, sepanjang dorang hidup bersama datuk dan neneknya ni, datuknya ni sering melakukan pelecehan ataupun keganasan terhadap dia dan juga kakaknya. Akibat daripada itu, dorang berdua ni melarikan diri ke Washington, ke rumah sepupu mereka. Dan pada ketika itu si Ted ni baru berusia 5 tahun tau guys. Tidak lama lepas tu ibunya pun berkahwin dengan seorang lelaki bernama Johnny Bundy. Dan daripada nama keluarga itulah tercetusnya nama Ted Bundy. Dan jom kita beralih ke dunia remaja Ted pula dan juga pembunuhan pertamanya. Ted mendaftar di University of Puget Sound pada tahun 1965. Dan tidak lama selepas itu dia pindah pula ke University of Washington semata-mata ingin mempelajari bahasa Cina. Pada tahun 1968
dia mengambil keputusan untuk menghentikan pembelajarannya dan mengambil keputusan untuk pergi berjalan-jalan di bahagian pantai timur negara berkenaan. Dan dipercaya di situlah, di tempat itulah dia baru mengetahui yang sebenarnya ibu kandungnya itu adalah seorang kakak kandungnya, guys. Setelah kembali semula ke college, di situ dia telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth yang juga merupakan seorang setiausaha di pusat perubatan kampus berkenaan, dan mereka dikatakan bercinta lah. 1973 pula Ted meneruskan lagi pelajarannya di sekolah lamanya dalam bidang undang-undang, guys. Namun setelah beberapa tahun Ted ni mula ponteng sekolah, buat perangai dan macam-macam lagi lah. Dan di situ jugalah dia start untuk memulakan kerjayanya sebagai penjenayah. Ted dipercayai telah menceroboh satu apartmen kepunyaan seorang pelajar dan juga penari yang berusia 18 tahun yang bernama Karen. Bukan itu saja, dia bertindak memukul gadis berkenaan dengan rod besi, guys. Serangan itu membuatkan si Karen ni pengsan. Dan masa si Karen ni pengsan, korang tahu apa dia buat? Dia ambil rod besi tu kan, dia buat sexuality terhadap si Karen menggunakan besi itu. Insiden berkenaan telah menyebabkan si Karen ni telah koma selama 10 hari. Malah dia juga dipercaya harus menanggung kecacatan kekal. Pembunuhan pertama si Ted ni adalah sebulan selepas dia menyerang si Karen tu, di mana dia buat perkara sama juga. Dia menceroboh ke dalam satu apartmen kepunyaan Linda Ann, seterusnya memukul perempuan tu sampai pengsan sebelum mengangkat perempuan tu masuk ke dalam keretanya. Dan kematian Linda ni telah disahkan oleh pihak polis selepas beberapa tahun kemudian, selepas pihak polis menemui rangka tulang beliau. Dari situlah Ted ni mula cenderung dan juga ketagih untuk melakukan pembunuhan, merogol dan all that thing lah. Modus operandinya sangat senang. Dia menggunakan paras serupanya, di mana dia akan menumpangkan gadis ataupun meminta pertolongan daripada gadis-gadis remaja. Contohnya kononnya dia ingin mengangkat sesuatu barang tapi dia tidak larat ataupun terlalu banyak, so dia minta tolong dengan orang lah. Bila gadis berkenaan telah termakan dengan umpannya, di situ dia akan memukul mangsa tu sampai pengsan, membawanya ke tempat lain, merogol dan juga membunuh mangsanya. Mayat mangsa-mangsanya pula akan dibuang di kawasan hutan, guys. Tapi bukan sampai di situ saja. Bila si Ted ni ada kelapangan masa, dia akan menziarah mayat-mayat berkenaan dan juga melakukan hubungan seks dengan mayat tersebut. Korang bayangkan, mayat tu dah mereput tapi dia still melakukan seks dengan Kadang-kadang pula si Ted ni akan memotong ataupun memenggal kepala mangsanya ataupun mayat mangsanya yang dia rasa sangat memuaskan hati, dan membawa kepala tengkorak tu masuk ke dalam biliknya dan dibawanya semasa tidur macam boneka. Ted juga pernah mengeluarkan satu statement di mana dia cakap milikan yang mutlak adalah di mana dia memiliki nyawa mangsanya, dan untuk fizikal tu hanyalah cebisan-cebisan sahaja. Senang kau bercakap kan? Kau ingat nyawa tu ada dekat DIY. 5 bulan selepas kejadian tu, dia meneruskan lagi kerjayanya tu dengan menculik 5 orang remaja lagi di kawasan Pacific Northwest. Di antaranya adalah Donna Mel Gatson, Susan Eileen, Roberta Kathleen, Brenda Carroll dan juga Jorgen Hawkins. Dan memandangkan kes ni menjadi sangat besar dan tidak terbendung, polis pun membuat rondaan secara besar-besaran. Juga dibantu oleh bukan pihak kerajaan pun membantulah. Dan ketika siasatan kan guys, ramai sebenarnya saksi yang datang melakukan keterangan terhadap polis bahawa lelaki yang mereka cari adalah Ted Bundy. Dan dalam masa sama pula si Ted ni telah pindah ke tempat lain kerana dia telah diterima masuk ke dalam sekolah Utah dalam jurusan undang-undang. Di situ dia sempat juga melakukan jenayahnya dan menjadikan 4 orang mangsa rogol dan bunuh. Apabila kes 4 orang ni tersebar, ex-girlfriendnya
si Elizabeth telah tampil untuk memberikan keterangan kepada pihak polis dan menyatakan perbuatan itu adalah daripada Ted Bundy. Walau bagaimanapun, polis tetap tidak mempercayai lah bahawa Ted ni adalah suspek utama. So macam saya katakan tadi, Ted daripada kelulusan undang-undang dan juga tiada rekod jenayah langsung berkenai Ted Bundy. Walau bagaimanapun, mereka mengambil Ted Bundy ni menjadi salah seorang daripada suspek. Dan juga guys, si Ted ni walaupun dia tahu dia akan terkantoi tau, dia tak peduli tau, dia still buat jenayahnya dan 3 lagi jenayah merogol dan membunuh. Dan pada Ogos 1975, polis telah melakukan satu sukatan jalan tau, dan kebetulan si Ted ni lalu jalan tu. Polis telah menemui topeng, gari dan juga objek tumpul di dalam kereta si Ted ni. Namun bukti berkenan tidak cukup kuat untuk mengheret si Ted ni sebagai suspek utama dalam kesemua tuduhan merogol dan membunuh tu guys. Ted kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan polis. Namun selepas beberapa lama kemudian, si Ted ni menjual kereta Volkswagen-nya yang dia sering melakukan pembunuhan itulah. Di situ polis telah menemui rambut milik mangsa-mangsanya melalui ujian DNA. Dan berbekalkan bukti yang ada ni, Ted ni terus melonjak naik namanya menjadi suspek utama dalam kes pembunuhan tersebut. Dan ini telah disahkan oleh salah seorang yang hampir-hampir menjadi mangsa beliau. That's the guy. Dengan itu Ted Bundy pun telah disabitkan kesalahan di atas menyerang dan membunuh. Namun guys, penangkapan itu bukanlah pengakhiran bagi Ted Bundy ni, di mana dia dikatakan telah berjaya melarikan diri sebanyak 2 kali guys. Pada tahun 1977, di mana dia telah meloloskan diri daripada perpustakaan undang-undang di mahkamah di Aspen. Dikatakan beliau dibenarkan untuk masuk ke library berkenaan tanpa digari, memandangkan dia juga seorang pelajar undang-undang dan dia adalah salah seorang yang akan membela dirinya sendiri. Namun Ted berjaya diberkas selepas 6 hari selepas dia meloloskan diri. Namun guys, setelah 6 bulan lepas tu, dia try lagi untuk meloloskan diri, okay? Kali ni dia buat satu plan yang sangat bijak jugalah, di mana dia telah membuat satu lubang menggunakan gergaji di bahagian siling dan berjaya melarikan diri sampai ke Florida, korang tahu. Dan sampai di Florida, dia bukan insaf tau, tapi dia meneruskan lagi hobinya, di mana dia merogol dan membunuh lagi. 2 mangsa dikenali sebagai Margaret dan Lisa. Dalam masa yang sama, dia menyerang lagi 2 wanita yang dipercayai sebagai Kathy dan juga Karen. Tapi guys, yang 2 orang ni dipercayai taklah mati tapi cedera teruk. Kira-kira 3 minggu selepas tu, si Ted ni telah menculik seorang budak lagi dan membunuhnya. So maknanya lama jugalah si Ted ni berjaya meloloskan diri. Dan seminggu selepas dia melakukan pembunuhan tu, barulah dia berjaya ditangkap. Dalam perbicaraannya guys, si Ted ni tidak menghiraukan nasihat daripada peguamnya tau. Dan orang ramai beranggapan bahawa dia macam sengaja untuk mensabotase dirinya sendiri. Malah peguamnya pun yang pada mulanya mempertahankan dia, akhirnya mengatakan gambaran saya mengenai Ted adalah dia hampir sama dengan syaitan. Ted telah disabitkan kesalahan atas kesemua tuduhannya tu dan turut dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Dan semasa kehidupannya di dalam penjara, dikatakan Ted ni telah didera oleh banduan lain seperti mana dia telah mendera mangsa-mangsanya, dan juga dilaporkan dia telah dirogol oleh 4 bantuan semasa dia di dalam tahanan itulah. Kehidupan Ted telah berakhir di kerusi elektrik pada tahun 1989. Dan korang nak tahu, pada hari berkenaan ramai orang telah berkumpul di luar penjara untuk meraihkan kematian Ted Bundy. Dan salah seorang ibu kepada mangsa berkata, selepas apa yang dia lakukan, kerusi elektrik tu adalah satu hukuman yang paling ringan bagi mereka. Dan korang nak tahu tak, kes Ted Bundy ni telah diinspirasikan dan juga ditayangkan dalam satu movie di Netflix yang bertajuk Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
yang telah dilakukan oleh Zac Efron dan juga Lily Collin. Dan berakhirlah kes Ted Bundy. So apa pula pendapat korang di luar sana mengenai kes ni? Ataupun korang ada kes-kes yang menarik ingin saya sampaikan dan ulaskan kepada korang? Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letakkan di bahagian description. Dan jangan lupa untuk ambil pengajaran sebanyak mungkin. Dan ya, berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum, hantar memang.